Okey, kita akan mulakan hari ini dengan latihan penulisan. Penulisan tentang satu isu yang banyak berlaku di negara kita. Saban tahun, every year, you must have read about this. You must have seen videos about this problem. Okey. Jadi kamu tak perlu tulis dulu. Kamu boleh screenshot. Kamu boleh screenshot sekiranya perlu. Tak perlu buat terlalu banyak screenshot. Okey. Ambil yang penting saja. Okey, format karangan bagi darjah 4, 5 dan 6 ni terbahagi kepada dua. Satu ialah karangan berformat dan satu lagi karangan tidak berformat. Kalau karangan berformat, hanya ada 5 karangan yang sangat penting untuk kamu, iaitu keperihalan, maknanya cerita, ataupun karangan catatan, syarahan ceramah ucapan, cara menulisnya hampir sama, laporan, dialog ataupun perbualan. Ini 5 daripada format yang amat penting bagi kamu. Selain itu, kita ada karangan tidak berformat yang biasanya untuk peringkat darjah 4, 5, 6 ni, biasanya ditanya tentang faedah-faedah ataupun cara-cara. Contohnya, faedah-faedah pemakanan seimbang ataupun cara-cara untuk menggalakkan minat membaca. Okey, kalau tidak berformat, kemungkinan besar ditanya faedah dan cara-cara saja bagi peringkat kamu. Okey, ini yang kita nak buat hari ini ialah penulisan karangan bahagian D. Semua tengok bahagian D ya. Kamu boleh screenshot yang ini. Biasanya soalan diberi macam ni, teliti gambar di bawah, kemudian tulis sebuah karangan dalam bentuk karangan berformat atau tidak berformat. Baca arahan, baik kadang-kadang cikgu bagi hanya berformat kepada kamu ataupun cikgu turut bagi atau tidak berformat. Panjangnya karangan kamu hendaklah antara 50 hingga 80 patah perkataan. Ini untuk SK lah, Sekolah Kebangsaan, 50 hingga 80. Untuk pelajar-pelajar SJK, kurang sikit 10 patah perkataan. Kamu boleh tulis 40 hingga 70. Dalam kelas kita selalu kita target kita nak tulis dalam 80 patah perkataan. Walaupun karangan kita biasanya kita tulis lebih. Okey, tengok gambar ini kejadian apa? Banjir. Ini kejadian banjir. Okey, gambar-gambar seperti ini bukanlah asing lagi di Malaysia. Selalu kita tengok di negeri-negeri seperti Kelantan, Terengganu, Johor, sebahagian daripada Pahang, Perlis, Kedah memang ada isu banjir. Ini negeri mana ni? Kota Baru, Pasir Mas. Kelantan. Ini negeri Kelantan lah. Negeri Kelantan. Negeri Kelantan. Tengok bagaimana air naik. Kadang-kadang air sampai ke paras lutut. Ke paras lutut ni adalah paras yang amat berbahaya. Okey? Kanak-kanak boleh lemas. Kalau paras lutut ni, kanak-kanak boleh lemas. Jadi biasanya penduduk akan berpindah dari rumah mereka. Inilah nasib yang diterima oleh kenderaan, terutamanya kereta. Dalam satu malam ini boleh berlaku. You are sleeping and suddenly your cars are floating. Okay, in just one night this can happen. And has happened many times in Malaysia. Di Kuala Lumpur lagi teruk. Beberapa jam hujan, kereta yang kamu parking di luar sana, kamu berada dalam pejabat, kereta sudah tenggelam. Inilah nasibnya. Okey, habislah banyak kerosakan yang terpaksa diperbaik. Lagi moden kereta kamu, lagi banyak komputer, lagi banyaklah kerosakan yang akan dialami. Bomba dan penyelamat merupakan pasukan yang selalu datang membantu. Mereka membawa bot untuk memindahkan mangsa ke tempat-tempat yang lebih selamat. Hanya kenderaan bot saja boleh digunakan pada masa banjir. Dan ahli-ahli bomba biasanya akan cuba masuk ke dalam rumah memastikan tidak ada mangsa yang terperangkap. Banjir ni berlaku musim hujan. Musim hujan ni sejuk kan. Setengah orang dia terus tidur sampai dia sendiri tak tahu yang air sedang naik. Okey? Dia akan lemas. Sambil tidur dia akan lemas. Banyak kes macam tu. Sebab tu bomba memastikan tidak ada sesiapa yang terperangkap dalam rumah dan sebagainya. Mereka malah di negeri Sabah dan Sarawak kerana landscape-nya yang begitu teruk, kita juga bomba juga menggunakan perkhidmatan helikopter untuk menyelamatkan mangsa kebakaran, untuk mangsa ini dibawa ke tempat-tempat yang lebih selamat.
Inilah caranya mangsa dibawa dengan bot, terutamanya warga emas kanak-kanak. Okey, mereka perlu diberi pertolongan dulu kerana orang dewasa masih boleh lagi berjalan dalam air. Mereka perlu ditolong, dibawa dengan selamat ke tempat-tempat seperti pusat penempatan sementara. Okey, biasanya di Dewan Serbaguna, Dewan Sekolah atau pembangunan sekolah digunakan sebagai tempat sementara. Okey, Dewan Serbaguna. What is Serbaguna in English? How do you say Serbaguna in English? Multi-use. Multi-use atau multi-purpose hall. This is all multi-purpose hall. Tengok, multi-purpose hall ni menempatkan mangsa-mangsa banjir. Mungkin 1-2 malam mereka terpaksa bermalam di sini dengan serba kekurangan. Sementara menunggu air surut supaya mereka boleh kembali ke rumah masing-masing. Okay, why multi-purpose? Dewan ni apa lagi program kita boleh buat? Boleh tak kita main badminton dalam dewan ini? Badminton boleh tak? Sir? Boleh main badminton. Boleh tak kita adakan majlis sambutan hari jadi? Boleh. Boleh. Majlis perkahwinan pun boleh. Banyak tempat yang dalam dewan-dewan multi-purpose inilah majlis. Sir, Ya, I think here can put the vaccine also. They can come. can put. Yes, Dash, what is that? Like the COVID vaccine, all right. They Oh, can come. yes, you are right. Vaksin, tempat pusat pemvaksinan dulu masa COVID memang diadakan di tempat-tempat seperti ini untuk memastikan, untuk menghimpunkan masyarakat dan menjalankan aktiviti yang diperlukan. Dan mereka ditempatkan dengan kemah-kemah sementara untuk 1-2 malam, okey, dengan disediakan makanan, minuman dan juga perubatan bagi mereka yang mungkin jatuh sakit. Ini musim hujan, sudah pasti mereka jatuh sakit, so makanan segera diberi. Inilah keadaan mereka, serba kekurangan, okey. 1-2 malam terpaksa mereka bermalam di sini. Anybody has this experience in our class? Ziching, pernah tak jadi mangsa banjir? Tak pernah kan? Kamu ni seorang pun tak pernah. Kamu tinggal di tempat-tempat yang selamat daripada banjir. Saya pernah alami masa saya di sekolah rendah dulu. Okey, rumah saya pernah dinaiki air. Sekurang-kurangnya saya tahulah apa itu kejadian banjir. Inilah paras lutut. Cukup berbahaya. Jadi kita kena cepat-cepat keluar dari rumah dengan pertolongan. Biasanya jiran, tetangga berganding bahu bagai aur dengan tebing, tolong menolong antara satu sama lain. Warga emas terutamanya diberi keutamaan kerana mereka sudah tidak lagi boleh bergerak dengan sendiri, mereka memerlukan bantuan. Jadi inilah karangan kita tentang banjir, okay? Tentang banjir. Jadi untuk cari idea, kalau saya nak cari idea, apakah teknik sugus yang boleh digunakan? Teknik mnemonik. Teknik apa? Mnemonik. Ya, kita boleh guna teknik mnemonik. Okey, nak cari idea. Kita mau dapatkan seberapa banyak idea yang boleh. Satu cara mudah yang kita pernah buat banyak kali dalam kelas kita ialah teknik mnemonik. Okay, kamu boleh screenshot. Tak perlu tulis dulu. Boleh screenshot. Ini teknik mnemonik. Okey. Saya nak kamu fikirkan. Untuk karangan kejadian banjir, contohnya kejadian banjir di kampung saya, kamu fikirkan mnemonik banjir. Okay, from the word banjir itself, we are trying to get ideas. Okay, teruskan. Ada 6 huruf di sini, cuba kamu cari idea, siapa dah siap boleh kongsi dengan kelas. Teruskan.
Okay, siapa dapat idea? B for what? Banjir. B for bantuan. Bantuan, very good. Okay, B for bantuan. Perkataan bantuan, mendapatkan bantuan mesti digunakan dalam karangan ni. Okay, lagi? B bencana alam. B, bencana alam. Okey, kejadian banjir ialah satu bencana alam. Okey, bagus. Boleh. B for bencana alam is a very good idea. Tadi saya tunjuk gambar pasukan apa? Pasukan yang datang menyelamatkan kita, pasukan apa? Penyelamat. Ya, apa dan penyelamat? Bomba. Bomba. B for bomba, also very important. B for bomba, kamu boleh guna B for bomba. Lagi, Janani? Sir, B for berganding bahu bagai awak dengan tebing. Wow, very good. Berganding bahu bagai aur dengan tebing. Okey, memang berganding bahu maknanya bekerja sama lah. Okay. Sir, for J, can we put jiran? Ya, J jiran, very good. J jiran ni saling membantu. Okey, kamu tahu jiran ini adalah saudara kita yang pertama. Mereka lah yang paling rapat dengan kita. Suatu masalah apabila dihadapi, mereka lah yang datang membantu dulu. Sama ada kejadian banjir atau kebakaran atau apa jua kecemasan yang lain, jiranlah yang mula-mula membantu kita. Lagi? Sir, A for paras air sampai lutut. Paras air sampai lutut. A for paras air. Yes. Very Sir, important word. R for rukun tetangga. R for rukun tetangga. Okey, pasukan rukun tetangga boleh juga membantu. Okey, mereka lebih berkemampuan. Okey, rukun tetangga, you know, they are an organized team. There are a lot of things they can do together actually. They are very organized. Rukun tetangga. Okey, apa lagi? Dash. Okey, kamu dah dapat beberapa idea. Kalau kamu duduk diam saja, kamu tak akan dapat idea. Lebih baik kita guna teknik mnemonik. Tengok, cikgu tunjukkan satu contoh. Satu contoh. B, bomba dan penyelamat. Wajib ditulis sebab bomba dan penyelamatlah yang akan datang membantu menyelamatkan mangsa, memindahkan mangsa ke tempat-tempat yang lebih selamat. Sir, can I go washroom? Okay, Sorry, sir. Okay, you may go. Come back first. Bagai aur dengan tebing. Saya bagi bagai aur dengan tebing. And nasi sudah menjadi bubur. Satu lagi peribahasa kerana pelbagai peralatan rumah tu biasanya akan musnah dalam kejadian banjir. Terutamanya perabot. Okey, perabot sofa kamu, almari, semua ni akan rosak dalam banjir. Termasuk peralatan elektrik, okey, macam laptop ataupun komputer ataupun telefon pintar boleh rosak. So nasi sudah menjadi bubur mean it's already too late. Nothing can be done. Okay. J, jiran tetangga saling membantu. J, jiran. Kawan kamu pun sebut jiran juga tadi. I ataupun R. Okay, katakan dalam peperiksaan sebenar saya tak dapat idea. Tak perlu buang masa lah. Tak dapat lah. No problem. You don't have to get everything. As long as you get ideas to start off your karangan is good enough. Sebenarnya boleh dapat lebih banyak idea. Kamu pun dah sebut beberapa idea yang berguna. Okey, berguna untuk karangan kita ini. Okey, apa yang kamu sebut tentang B tadi? Selain saya bagi bomba dan penyelamat, you said something, B what? Bekerjasama. Berganding bahu. You said berganding bahu, useful. Sir, B also can use for boat ride, sir. Boat, yes, membawa boat. Sebab boat adalah satu-satunya kenderaan yang akan membantu menyelamatkan.
mangsa. Okey, macam ni lah kamu boleh cari seberapa banyak idea yang boleh. Okay, it's all from B, bomba, bekerjasama, berganding bahu, both. And everything is related to the topic. We think of ideas which is related to topic. Kenapa kita guna teknik mnemonic yang guna tajuk itu sendiri? Because every idea has to come from the letter A to Z. Every idea in the world starts from A to Z. There's no other way ideas can come. So, dan kita dah buat cara ini banyak kali. Kamu tahu kita dah buat banyak kali. Dan kita telah buat pelbagai topik.